Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Amin. Okay, Alhamdulillah. Thank you Arifin. Okay, Alhamdulillah kita jumpa. InsyaAllah ni slot terakhir lah. Okay, lepas ni kita bersemuka dan tak tahulah mungkin dah tak ada kelas online dah. Okay, so hari ni kita ulang kaji topik garam. Okay, sebelum kita jawab bincangkan latihan dalam buku SPP tu, kita lihat dulu isi-isi penting yang ada dalam topik garam. Sebenarnya topik ni adalah asid, base dan garam. Okay, asid base kita dah bincang masa dalam kelas dan cikgu hanya sentuh untuk garam sahaja malam ni. Kalau ada soalan terus tanya ya. Kalau laju cakap okey? Okey, so oleh kerana kita masuk topik garam, cikgu nak tanya apakah maksud garam? Siapa boleh jawab? Apa maksud garam kelas? Benjamin. Ha? Maksud garam? Tak orang jawab? Okey, garam ni unsur ke sebatian? Macam mana? Unsur. Garam ni Sebatian, satu unsur atau sebatian? Okey, sebatian. Okey, dia sebatian ion atau sebatian kovalen? Ion. Sebatian ion. Jadi macam mana sebatian ion ini terbentuk? Daripada bukan logam dengan logam. Yes. Okey, tapi itu bukan masuk garam. Macam mana garam terbentuk? Okey, garam merupakan sebatian ion terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid diganti dengan ion logam. So, kebanyakan garam dia terbentuk berasal daripada asid. So, ion asid dalam, ion hidrogen dalam asid ini akan diganti dengan ion logam. Ion logam, ion positif lah yang masuk dalam ion logam ataupun ion amonium. Okey, itu adalah garam. Boleh ya? Boleh. Okay, then first untuk topik ni basicnya kamu wajib tahu aras pengetahuan iaitu apakah garam yang larut dan garam tak larut ataupun garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okay, cikgu sebut ringkas je lah larut tak larut. Okay, keterlarutan garam. So, kita lihat satu-satu. Okay, cuba bagi cikgu garam yang larut dulu. Garam apa yang larut? Anak. Okay, so first adalah semua garam anak. Dengan nitrat. Semua anak. Okay, anak ni mewakili apa ni anak ni? Ada orang tak tahu kah? Anak ni apa? Aluminium. Aluminium ke amonium? Amonium. A tu amonium. Maksudnya garam yang ada ion amonium, natrium dan kalium. Itu garam anak. Okay, tadi Aiman cakap apa? Semua garam nitrat. Okay, semua sebatian yang ada nitrat tu, garam tu adalah larut. Okay, lagi garam apa? Kenapa lagi yang larut? Semua sulfat. Okay, tapi sulfat dia ada kecuali. Ada garam sulfat yang tak larut. So dia ada pengecualian. Apa dia? Plumbum sulfat. Plumbum 2 sulfat lagi. Dengan kalsium sulfat. Kalsium sulfat lagi. Bacap. Barium. Barium sulfat. Okay, so nak ingat dia kamu boleh guna PCB atau nak guna bacap. Mana-mana boleh lah. Okay, itu untuk garam sulfat. Okay, yang keempat, semua garam klorida larut. Kecuali juga, ada kecuali. Okay, kita ingat 2 garam klorida je yang tak larut. Apa dia? Argentum klorida dan plumbum 2. Plumbum 2 klorida. So ini kita ingat PAG je Pak. Okay, sebenarnya ada mercury tapi mercury tu jarang keluar ya. Mercury klorida. Okay, so ni yang larut. Yang tak larut apa? Karbonat. Semua karbonat tak larut. Okay, semua karbonat tak larut lah. Yang 1 hingga 4 tu larut ya. So semua karbonat tak larut. Tapi dia ada kecuali. Kecuali anak. Anak maksudnya natrium, amonium karbonat. Dengan kalium. Natrium karbonat. Kalium karbonat. Hanya 3 garam karbonat ni sahaja yang larut. Okay, boleh? Untuk keterlarutan garam. So cikgu harap semua orang dah ingat sebab ni adalah aras pengetahuan. Aras paling
rendah. Okey, seterusnya kita lihat ada dua jenis garam istimewa, iaitu tadi kita tengok plumbum 2 klorida ni adalah garam tak larut. Okey, garam tak larut ni kebanyakannya adalah mendakan putih, terbentuklah. Mendakan ni pepejal ya. Ini pun sama, mendakan putih. Okey. So untuk plumbum 2 klorida ni dia special. Apabila kita panaskan dia, dia akan membentuk larutan tak berwarna. Dalam panas garam ni, pepejal ni akan larut. Tapi bila dia sejuk, dia akan jadi pepejal semula. Itu special. Satu lagi garam tak larut yang special adalah plumbum 2 iodida. Plumbum 2 iodida adalah pepejal kuning ataupun mendakan kuning terbentuk. Okey. Tapi bila dipanaskan, dia akan membentuk larutan tak berwarna. Sejuk, dia akan jadi pepejal kuning semula. Okay, so dua ini adalah garam yang istimewa. Okay, sudah tahu dah garam larut dengan tak larut, kita tengok macam mana nak sediakan garam tersebut. Okay, untuk garam larut kita bahagi kepada dua, iaitu garam jenis anak dan garam bukan anak. Okay, penyediaannya berbeza. Okay, untuk garam anak mesti menggunakan tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Okay, contohnya, bagi satu contoh garam anak. Amonium. Amonium apa? Tak naklah amonium. Bagi yang ni, natrium atau kalium ni. Natrium sulfat. Okey, natrium sulfat. Okey, contoh kamu nak sediakan natrium sulfat. Jadi kamu nampak ini adalah garam anak, jadi mesti guna asid dan alkali. So asid apa kita nak guna? Kamu lihat anion belakang ni. Ini berasal daripada asid. Asid apa tu? Sulfat. Asid apa? Asid sulfurik. Ya, asid sulfurik. Okey, bertindak balas dengan alkali. Alkali apa? So ini daripada alkali. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Kalau alkali dia ada hidroksida. So kamu lihat semula masuk garam tadi, sebatian ion terbentuk apabila ion hidrogen dalam asid diganti dengan ion logam. Okey, apa hasil satu lagi kalau peneutralan? Adalah Air. okey. Dan kamu seimbangkan persamaan tu. Boleh ya? Okey. Boleh. Ini untuk garam anak ya, tindak balas peneutralan asid dan alkali. Okey, menggunakan apa nama kaedah ni? Gambar rajah yang ada burette. Peneutralan. Tindak balas peneutralan. Kaedah? Kaedah apa ni? Ni. Sesat. Pengertian. Pentitratan. Okey. Di mana kita tambahkan asid secukupnya ke dalam kelangku yang berisi alkali. Okey, sehingga mencapai takat akhir. Takat akhir itu bermaksud isi padu yang diperlukan untuk meneutralkan selengkapnya alkali. Okay, nanti kita lihat lebih lanjut lepas ni ya. Okey, bukan anak pula. Okay, untuk garam larut yang bukan anak, menggunakan tindak balas masih melibatkan asid, tetapi sama ada asid dengan logam, asid dengan oksida logam ataupun asid dengan karbonat logam. So pilihlah mana-mana yang sesuai. Okay, untuk asid dengan logam reaktif, bila logam reaktif hanya menggunakan logam. Logam apa? Kalau logam reaktif? Kalium. Magnesium Okey, dan magnesium. zinc sahaja. Zinc. Maksudnya kalau nak sediakan garam yang ada ion magnesium dan ada ion zinc, baru bolehlah menggunakan tindak balas asid dengan logam. Okay, contohnya zinc sulfat, magnesium sulfat. Kamu boleh guna tindak balas asid dengan logam ni. Tapi kalau garam tu dikata kuprum 2 sulfat, so tak boleh guna tindak balas asid dengan logam. Asid dengan kuprum, tak boleh. Sebab kuprum bukan logam reaktif. Okey, yang bawah ni asid dengan oksida logam boleh gunakan untuk menyediakan semua garam larut yang bukan anak. Okey, oksida logam ni adalah base. Okey, ni pun kita panggil sebagai peneutralan sebenarnya. So hasilnya adalah garam dan air. Yang asid dengan logam ni garam dan gas hidrogen. Okay, yang ketiga ni asid dengan karbonat logam, kita akan dapat garam. Gas apa yang kita dapat kalau ada karbonat? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Karbon dioksida dan air. So kamu lihat kat sini dia ada satu larutan sahaja iaitu asid dan logam, oksida logam, karbonat logam ni adalah dalam bentuk pepejal. So biasanya kita guna dia dalam bentuk serpul. Okey. Ada soalan untuk garam larut? Okey, ada. Okey.
Logam reaktif, magnesium, zinc. Okey. Oksida logam dan karbonat logam tu macam Tak ni? kisah. Tak kisah. Maksudnya, kalau misalnya Ada contoh tak? Okey. ada contoh. Contohnya nak menyediakan garam kuprum 2 sulfat. Kaedah mana yang sesuai? Asid dengan logam reaktif sesuai? Tak. Asid dengan oksida logam boleh? Boleh. Boleh. Jadi asid apa yang kita nak guna? Sulfat. Sulfurik. Sulfurik, sorry. Sulfurik. Yes. So kamu nak guna oksida logam kan? Jadi apa oksida logam yang kamu nak guna? Nak dapatkan kuprum 2 sulfat. Kuprum oksida. Kuprum 2 oksida. So lengkapkan persamaan asid dengan base dapat garam dan air. Ataupun kamu nak guna tindak balas 3, boleh tak? Boleh je. Asid sulfurik. Apa karbonat logam yang kita nak guna ni? Untuk Kalsium dapat karbonat. kuprum 2 karbonat. Tapi kat sini akan ada 3 hasil lah. Garam, karbon dioksida dan air. Okey. Boleh Bin? Okey. Dia lambat masuk juga tapi okeylah, tak apa. Lambat masuk? Tak apa, slow. Okey. Then garam tak larut pula. Untuk garam tak larut mesti menggunakan, bila sebut garam tak larut dalam bentuk perpecah lah dia ni, mendakan Jadi mesti menggunakan 2 larutan garam larut. Bila sebut larutan maksudnya garam larut lah. So tindak balas ini dipanggil tindak balas penguraian ganda 2. Cuba bagi contoh garam tak larut tadi. Yang kamu senarai banyak-banyak. Cuba bagi satu. Argentum chlorida contohnya. Jadi cadangkan 2 larutan yang sesuai untuk menyediakan argentum chlorida. Jadi kamu lihat formula garam tak larut ini ada ion argentum dan ion chlorida. Bermaksud bahan tindak balas pertama ada ion argentum, bahan tindak balas kedua ada ion chlorida. Okey? So kamu pilihlah. Pilih garam larut yang ada ion argentum. Nak guna apa? Nak selamat guna apa? Nitrat. Sebab semua nitrat larut. Okey, chlorida ni nak guna garam apa yang larut? Natrium klorida. Pilihlah anak natrium klorida. Jadi dia akan tukar pasangan sebenarnya. Dapat argentum klorida, satu lagi ni natrium nitrat. So dalam bika yang telah bercampur ni akan ada mendakan garam tak larut di bawah dalam bentuk mendakan dan larutan garam satu lagi ni dekat atas. Faham tak? Faham tak? Okey. Boleh? Faham Ben? Nak Boleh tanya? tak? Yang lain-lain tu nak tanya pun boleh. Jangan malu-malu ya. Korang ni bukan ada orang lain, kelas awak je. Okey. Kita pergi satu-satu lah. Untuk penyediaan garam larut jenis anak ni, ini adalah akronim untuk ingat. Cikgu ambil daripada teacher Nisa, okey. Timah terima pinang sulfur terus berdua kahwin, okey. Timah terima ni, dua-dua ni adalah titrat. So kamu lihat gambar rajah tu ada 2 kali pentitratan. Kenapa ada 2 kali pentitratan? Apa beza yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama ada penunjuk. Okey. So kita lihat dulu ni nak sediakan garam apa ni? Tak larut. Larut lah. Okey, larut, sorry. Yes. Okey, garam larut jenis anak. Yes. Gunakan tindak balas asid dengan Kalium alkali. klorida. Asid hidroklorik dengan kalium hidroksida. Asid dan alkali dapat garam. Kalium klorida air. Okey, dalam uret ini kita isikan asid hidroklorik, dalam kelalankun diisikan dengan kalium hidroksida serta phenolphthalein penunjuk. Tengok tu, larutan ni berwarna merah jambu. Phenolphthalein untuk apa? Kenapa? Kita nak tahu sebanyak mana kita nak tambah asid ke dalam alkali sampai dia neutral. Okay, kalau tak ada penunjuk, dia hanya colourless kan? So sampai bila kita nak tambahkan dia? Jadi kita perlu tambahkan sehingga warna merah jambu bertukar menjadi tidak berwarna. Bermaksud apabila dia terus pada saat dia bertukar menjadi tidak berwarna, kita akan stopkan penambahan asid hidroklorik. Pada masa itu merupakan takat akhir. Takat akhir bermaksud isi padu yang diperlukan selengkapnya untuk menetralkan alkali ini. Faham tak? Contohnya kita buat ni, kita dapat 25 cm padu asid hidroklorik untuk menetralkan selengkapnya kalium hidroksida. So kita dah tahu dah isi padu dia 25 kan?
Tapi kita ulang lagi sekali pentitratan tersebut tanpa phenolphthalein. Kita dah tahu dah pada 25, maksudnya sampai 25 kita stop lah. Okey. Okey. Kenapa tak nak phenolphthalein? Kita nak garam yang tulen tanpa ada benda asing. Faham? Faham. Okey, then buat apa ni? Dah dapat dah larutan garam ni. Kita nak buat apa? Kita nak hablu garam. So kita perlu panaskan. Sampai bila panaskan? Sampai dia sehingga hablu. menjadi larutan tepung. Larutan tepung ni tahu tak larutan tepung macam mana? Dia pekat. Larutan yang pekat. Macam mana kita nak tahu larutan ni dah pekat? Kalau masa buat eksperimen. Macam nak tahu? Kacau ni. Yelah, asyik kacau je. Lepas tu? Dia kacau bila dia tarik kat atas, dia macam cecair dia lambat tu. Dia macam ni lah. Kamu akan kacau guna rod kaca kan? Yes. Kamu akan berat tu lah. celup rod kaca dalam larutan tu dan kamu keluarkan tengok kalau ada hablu melekat dekat rod kaca tu, maksudnya larutan tu dah tepung. Okey. Itu cara nak check. Okey, lepas panaskan mesti buat apa ni? Biarkan sejuk. Sejukkan. Okey, sejukkan pada suhu bilik. Sejukkan apa? Hablu. Dah dapat hablu dah. Okay, sejukkan hablu ataupun garam kepada suhu bilik dan kita turaskan garam. Okey, sebab kita nak buang lebihan-lebihan yang ada air lagi. Turas dan bilas dengan air suding. Tuaskan tu maksudnya? Turaskan larutan ni lah sebab kita nak hablu saja. Okey. Kita nak tuaskan, kita nak hablu je. Yang kita buang tu lautan kalium klorid Air dia air yang berlebihan. Okey. Okey. Tengok kenapa kita tak buat semua biar semua jadi hablu je. Biar semua jadi hablu, nanti sebenarnya lama-lama dia kering. Kalau biarkan lama-lama tak ada garam tu. Dia tersejat. Dapat sikit je. Ataupun hilang terus. Okey. Oh, tak pernah buat ya? Tak. Tak sempat dah nak buat. Okey, last ni apa ni? Kering. Macam mana keringkan? Guna kertas Nanti turas. dalam Kertas turas. Okey, guna tu nak guna macam mana? Kita Tepek-tepek. tekan-tekan. Keringkan garam dengan menekan antara beberapa keping kertas turas. Jangan kata keringkan garam menggunakan. Dalam kimia dia tak boleh guna kata guna. Guna macam mana nak guna? Kena bagi tahu. Okey, clear tak untuk penyediaan garam larut anak? Okey, are you okay? Kita tengok penyediaan garam larut bukan anak. Kamu tengok apa persamaan kedua-dua penyediaan ni melibatkan pemanasan. Okey, untuk penyediaan garam larut dia ada pemanasan ya. Okey, ini akronimnya adalah Caca tak nak pergi sekolah sebab tak ada baju dan kasut. Okey, Caca ni apa? Campur. Tapi dalam prosedur kita tak tulis campur. Campur ni mesti ada dua bahan kan? So biasanya kita ada asid, okay, dan satu ni adalah pepejal. Okay, so kamu mesti kata sukat dan tuang asid apa? Okay, berapa sepaduhnya? Gunalah 20 ke 25, 50 ke. Yang diterima adalah 20 hingga 100. Okay, nak senang ingat 50 je ingat. Okay, sukat dan tuang 50 cm padu asid, contohnya asid hidroklorik. Okay, berapa kepekatan je? 1.0 mol PDM padu ke dalam sebuah bika. Dan kamu kata tambahkan serbuk kupron duoksida ke dalam bika sehingga berlebihan. Itu masuk campur kat sini ya. Okey. Okay, asid ni perlu dipanaskan perlahan-lahan. Okay, pergi kepada sini. Okay, dah dapat dah yang berlebihan ni. Berlebihan tu maksudnya ada serbuk oksida logam tu ataupun karbonat logam yang tidak larut. Jadi kita nak buang yang lebihan tu, kita perlu turaskan. Okay, so hasil turasan kat bawah ni adalah larutan garam kita. Yang kita nak tu larutan garam tu lah. Yang mana? Yang kita nak tu larutan garam tu lah. Larutan garam lah. Okey. Okay, berlebihan ni maksudnya ada yang ni mesti berlebihan supaya dia nak balas lengkap. So kita nak buang yang berlebihan tu. Sebab tu kena balas. Ni baki ni yang lebih. Okay, lepas tu sama je macam tadi. Ya. Yang kita masukkan tadi, yang kita masukkan awal tu kuprum je kan? Ni. Contoh nak guna, kalau tadi contoh kita buat kupron dusulfat, kita guna CuO kan?
Jadi ini adalah serbuk kumpulan dioksida lah. Lepas tu yang yang baki tu yang dituras tu. Baki ni yang berlebihan. Sebab tu kita mesti tambah sehingga berlebihan. Berlebihan ni maksudnya dia tidak bertindak balas dengan asid. Oh, baki dia. Okey. Boleh ke? Boleh. Okey, dah dapat larutan garam sama macam tadi. Kita nak dapatkan hablu kan. Mesti panaskan sehingga larutan tepung dan sejukkan pada suhu bilik. Yang bawah ni sama je. Okey, dah dapat hablu. Buat apa lagi? Turas dan bilas dengan air suling dan keringkan dengan menekan antara beberapa keping kertas turas. Okay. Faham tak? Faham tak? Setakat ni faham. Faham. Yes. Boleh buat ayat sendiri dalam exam InsyaAllah. Allah. Okey, untuk garam tak larut pula, tiada pemanasan langsung. Okey, so tadi kan Caca tak nak pergi sekolah, tak ada baju kasut. So ni Caca tak ada baju kasut. Okay, sama je, ini campur. Campur ni bermaksud ada dua larutan kan, jadi kamu kena terangkan. Okay, masukkan berapa isi padu kita nak guna. Ni dia buat barium klorida bertindak balas dengan natrium sulfat. Apa garam tak larut yang kita dapat? Barium sulfat. Okey. Dan satu lagi larutan natrium Natrium klorida. Okey. So, dua-dua larutan ni kamu kena nyatakan dia punya isi padu dan kepekatan. Contoh, sukat dan tuangkan larutan berapa? 50 cm padu larutan natrium sulfat 1.0 mol per dm padu ke dalam sebuah bikar. Okay, then tambahkan 50 cm padu larutan barium klorida 1.0 mol per dm padu ke dalam bikar itu. Okay. Kemudian satu lagi mesti ada perkataan kacau. Bila kita tambah dua bahan mesti ada kacau campuran. Dia tak ada dalam ni Kacau campuran dan kita nak asingkan. Kita nak dapatkan garam tak larut sahaja. Apa perlu kita buat? Turas. Asing je turas. Bilas. Kita dah garam dan bilas. Kena air suling. Bilas Kering. Ni senang. Garam tak larut simple je. Nak tanya apa-apa? Tak ada? Garam ni dah banyak kali ulang kaji sebenarnya. Okey tak Ipin? Okey. Macam ni. Okey. Penyediaan garam terlarut anak. Okey. Yang bukan anak dengan penyediaan garam tak terlarut. Macam okey, kalau yang penyediaan garam terlarut anak ni maksudnya dia kalium, natrium, amonium dengan nitrat. Garam terlarut ke tak larut tu? Sebut. Yang terlarut anak. Terlarut anak, okey. Okey, 4 tu je. Bukan Kalau 4 je anak. Nitrat tak? Oh, nitrat tak? Ikut nitrat Okey. tu lain. Okey. Kalium, natrium, amonia. Amonium. Okey, amonium. Okey, 3 tu. Lepas tu yang bukan anak Bukan anak kena banyak, tak payahlah Yang nak. bukan anak boleh lah okey, nitrat semua. tu. Okey. Lepas tu yang tak terlarut. Tak terlarut yang tadi PCB, PAG dengan karbonat. PCB. Okey. PCB. Okey. Okey. Nanti aku hantar gambar aku. Oh, boleh. Yes. Okey, kita pergi kepada kisah haba pula. Kisah haba kat atas garam hanya garam karbonat dan garam apa satu lagi? Garam nitrat. Okey, jadi yang lain tak payah fikirkan lah. Okay, kalau garam karbonat dipanaskan mesti dapat oksida logam dan gas karbon dioksida. Okay, kalau ada karbonat mesti ada gas karbon dioksida. Ini adalah susunan radas pemanasan garam karbonat. Okay, bagi satu contoh garam, tak nak cikgu bagi. CuCO3. Okay, apabila dipanaskan menghasilkan apa? Gas karbon dioksida. Okay, garam satu lagi. Oksida logam dia apa? Apa oksida logam dia? Kuprum oksida. Kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida. Okey, cikgu nak tanya, apakah warna garam kuprum 2 karbonat? Hitam. Kuprum 2 karbonat. Ni hijau kan? Hijau. Okey, pepejal hijau. Kuprum 2 oksida. Hitam. Ni selalu keluar ni. Sebab dia ada colour. Dia tak suka tanya yang warna apa?
warna putih. Hmm. Okay? Yang pertama. Yang kedua, zinc karbonat menghasilkan apa kalau dipanaskan? Apa oksida logam dia? Zinc oksida. Zinc oksida dan gas karbon dioksida. Sudah. Okay, zinc karbonat ni pepejal putih. Nak tanya yang zinc oksida ni. Apa warna zinc oksida masa panas dan sejuk? Semasa panas, warna apa? Kuning. Warna apa? Kuning ya. So kita sebut pepejal kuning semasa panas. Hijau. Putih. Hijau je. Pepejal Putih. putih semasa Putih. pepejal kuning semasa panas, pepejal putih semasa sejuk. Sejuk. Okey. Kuning ni ingat Z, I and K. Je ada belakang ada K kan kuning. Okey, satu lagi. Sekarang apa lagi? Yang ada warna lain-lain. Sini lah pula. Plambum 2 karbonat. Apabila dipanaskan, menghasilkan plambum 2 oksida dan gas karbon dioksida. Okey, PbO ni masa panas warna apa? Perang. Okey, very good. Ya, Pepejal perang semasa panas. Masa Yes. sejuk? Kuning. Kan cikgu sebut sejuk, cikgu pun sejuk pula dah. Semasa panas. Okey, masa sejuk? Pepejal apa? Kuning. Kuning. Ayu. Okey, tolong ingat 3 ni ya. Dia suka tanya yang 3 ni. 3. Okey. Alright. Bukan maksud cikgu 3 ni, maksudnya yang ada warna ni lah. Okey. Dia PbO ni apa, ingat P depan perang. So perang kuning PbO, kuning putih ZnO. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Boleh. Ada nak tanya apa-apa? Apa tujuan air kapur ni? Untuk cek Yes. gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Untuk apa? Mengecek? Untuk pastikan kehadiran gas karbon dioksida. Untuk mengesahkan kehadiran gas karbon dioksida. Sida. Kita tengok garisan haba kat atas garam nitrat pula. Untuk garam nitrat apabila dipanaskan terurai menghasilkan 3 hasil iaitu oksida logam sama macam tadi tapi dia ada 2 gas. Gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. So gas nitrogen dioksida ni warna apa? Kena ingat ni. Nitrogen Warna dioksida. Perang. Ni. perang. Baik. Jadi kalau soalan kata satu garam dipanaskan, gas perang terbebas. Terus kamu secara automatik terus tahu itu adalah garam nitrat. Okey? Pasal kalau dia gas dia warna perang, confirm garam nitrat. Ya. Okey. Kalau dikata gas yang mengeruhkan air kapur terbebas, itu adalah garam karbonat. Gas menggunakan air kapur. Boleh? Yes, sekejap. Okey. Masa Okay, kalau garam karbonat, dia ada air kapur. Gambar aja dia mesti Okey. ada air kapur lah nak mengesahkan Okey. kehadiran gas karbon dioksida. Okey. Kalau garam nitrat, dia ada gas nitrogen dioksida. Okey. Alright. Boleh. Okey, eksperimen ni rujuk balik dalam Telegram tu. Cikgu dah masukkan video-video tu semua. Cari balik lah ya. Okey, tengok gambar ni. Ada getah limas biru lembab. So ini adalah untuk mengesahkan kehadiran gas nitrogen dioksida. So getah limas biru lembab akan menjadi merah jambu sebab gas ini bersifat asid. Ini adalah oksida bukan logam. Kita belajar dalam kala 3 kan. Oksida bukan logam bersifat asid. Oksida asid. Okay, gas oksigen pula kehadirannya pisahkan dengan kayu uji berbara. Berbara. Ini akan menyala. Menyala. Yes. Okey, contoh kalau plumbum 2 nitrat. So kita akan dapat plumbum 2 oksida nitrogen dioksida. Macam mana formula kimia dia? NO2. NO2, yes. NO2. NO2 dan O2. oksigen. Okay, macam mana nak seimbangkan persamaan ni? Sekejap lah. 6, belakang 5, depan 6 dia. Yes. Nak start nombor berapa kat depan ni? Berapa nak letak kat depan ni? 1 tak boleh. So kita letak 2. 2 dulu. Yes. Okay. Cuba kamu seimbangkan boleh tak? Boleh je. 2, 2, 4, 1.
Boleh? Boleh. Okay, kalau kamu jumpa zinc nitrat, so kita dapat Zinc oksida. zinc oksida, nitrogen dioksida dan oksigen. Okay, so pemerhatian bagi PbO dan ZNO samalah macam tadi masa panas warna apa, sejuk warna apa. Okay, macam mana nak simbangkan? 2, 2241 juga. Okay, 2241 Okey. ni hanya boleh untuk garam yang cat ionnya adalah positif 2 Pb tu plus, Zn tu plus. Bolehlah guna 2241. Kalau bukan positif 2 tak boleh lah. Kamu kena simbangkan semula lah ya. Okay, ada soalan untuk kesah apa kat atas garam? Ni, macam mana nak pastikan gas nitrogen dioksida tu hadir? Pasti memang dia akan keluar gas perak. Tu Akan ada gas perak. Okey. Cikgu, Ya. ada ke eksperimen yang bila dia letak ke tali emus biru tu, dia punya warna ke tali emus biru tu macam hilang ke? Litmus biru hilang. Dia macam warna ke tali Itu emus lah. biru tu hilang. Litmus biru menjadi merah jambu dan hilang. Dan luntur. Luntur. Klorin lah, gas klorin. Sebab gas klorin adalah ejen peluntur. Itu tak warna. Dia terus hilang warna tu. Terus jadi warna putih lah kertas litmus tu. Okey. Okay. Okay. Okey. Okay, cuba Boleh. jawab ni kejap. Sebenarnya dah buat, nak test je. Okay, garam warna putih dipanaskan, gas perang dibebaskan. So kalau gas perang, gas apa? Gas perak, gas bromin. Ni garam ni, tak ada gas bromin. Tadi Okey. Gas plum. Gas. Yes. gas? Gas apa Ipen? Jap. Cikgu baru ajar. Nitrogen dioksida lah. Janganlah bromin tiba-tiba dalam bab garam tak ada bromin. Okey. Aduh. Sudah. Baru berapa saat belajar ni. Dah 3 lagi ni. Okay. So kalau ini masuk garam tu ada ion apa? Kalau silap, maksudnya garam tu garam ni nitrat. Ada ion nitrat. Okay. Baki ni maksudnya hasil lah hasil pemanasan tu. Dia warna kuning panas. Sejuk dia sejuk. So apa dia ni? Baki ni apa? PbO. Apa? Apa nama baki ni? Logam Kuning. oksida. Zinc oksida. Zinc oksida. Boleh kah? Boleh. So maksudnya kat sini ion zinc hadir. Jadi apa nama garam tu? Garam putih tu apa nama dia? Dah tahu dah ada ion-ion yang hadir. So apa nama garam ni? Hey. Jap. Zinc oksida. Hey. Zinc nitrat. Zinc nitrat. Faham tak ni? Kita panaskan garam. So dia adalah zinc nitrat sebenarnya. Okey. Dapat gas yang warna perak. So ada baki tu adalah oksida logam, zinc oksida. Kemudian ada oksigen dan satu lagi yang kesamaan dia. Dah terbalik dah cikgu tulis 2, 2, 4, 1. Okay, cuba yang kedua tu lah. Garam berwarna hijau dipanaskan. Garam apa warna hijau Warna hijau. Garam apa hijau ferrum. Kupum ni. Okay, sebenarnya USO3. ada dua garam. Ferrum nitrat. Garam apa? Ferrum 2 karbonat. Ferrum 2 karbonat, kuprum 2 karbonat. Okay, kita tulis dulu apa yang boleh warna hijau. Kuprum 2 karbonat, ferrum 2 karbonat, ferrum 2 nitrat. Sebab ada ferrum 2 kan? Ni semua warna hijau. Okay, sekarang antara tiga ni, kita tengok dia punya clue. Gelembung gas dibebaskan menukarkan Air kapur menjadi karo. So, gas apa tu? Gas karbon dioksida. Yes. Okay, kalau gas karbon dioksida bermaksud dalam garam ini ada ion apa? Air karbon. Oksida. Karbonat. Yes. Okay, so mana garam karbonat kita? Ada dua. So nitrat ni bukan. Boleh kah? Okay. So nak kena pasti pula antara dua ni mana satu. Tengok baki. Baki berwarna hitam. Baki ni maksudnya pepejal yang terhasil selepas garam tu dipanaskan.
So kalau warna hitam, Kuprum oksida. Kuprum oksida. kuprum 2 oksida. Jadi ion yang ada Ion kuprum. kuprum. So Okey. garam hijau tu apa dia? Kuprum karbonat. Kuprum 2, mesti ada 2 Dua, ya. yes, okey. Kuprum 2 karbonat. Kuprum 2 karbonat. Ada soalan? Aduh. Okey. Slow. Okey, saya slow. First pelajar. Cikgu tak boleh ajar garam ni laju-laju rasanya. Saya Bil. Okey tak Ipin? Boleh. Dia semua tak hafal Okey ni. je, orang lain tu okey tak? Kau orang lain marah, asyik panggil Ipin je. Dia senyap je orang lain ni. Danish, are you okay? Ke Danish tengah makan lagi ni? Okay. Okay. Ketiga, garam berwarna putih dipanaskan. Kita tahu garam apa, kita tengok. Gas dibebaskan menukarkan air kapur menjadi keruh. Gas apa lagi sekali? Karbon dioksida. Karbon dioksida. So kalau gas karbon dioksida bermaksud garam itu mengandungi ion apa? Ion karbon. Karbonat. Okey, karbonat. Ingat. Okey. Okey, baki berwarna perang. Zinc karbonat. Apa dia? Perang ni. Apa baki ni? Perang masa panas. Garam karbonat. Lambung apa? Lambung 2. Lambung 2 oksida. Yang ada panas sejuk ni oksida. Zinc oksida, lambung oksida. 2 ni je yang ada warna masa panas lain, sejuk lain. Okay, so bermaksud ada ion lambung. Okay, Ipin namakan. Ion Okey. lambung. Lambung 2 karbonat. Lambung 2 karbonat. Yes. Baik je. Baik. Ni ion kuprum 2 tertinggal. Okey. Boleh? Okey. Ya, habis tentang pemanasan garam. Ada tanya apa-apa tak? Okay, last adalah ujian pengesahan. Okay, ujian pengesahan kita ada cation dengan anion. Jadi kita tengok cation dulu. Untuk apa-apa ujian pengesahan mesti ada reagent atau bahan uji. Kita nak sahkan sesuatu benda tu nak guna apa. So kita panggil dia sebagai reagent. So untuk cation kita boleh menggunakan sama ada larutan natrium hidroksida atau larutan amonia. Okay. Dua tu je lah. Dua tu. Untuk Okey. Majority. Secara keseluruhan dua ni sahaja kecuali ada beberapa ion yang ada ujian hasil. Okey. Okey, ini adalah gambar rajah ni menunjukkan cara bagaimana nak uji. So bawah ni cikgu dah bagi dah dia punya prosedur. Okay, maksudnya mula-mula kita akan tambahkan sedikit dulu larutan natrium hidroksida ke dalam larutan garam. Kita tengok ada mendakan ke tak ada. Dan kita tambahkan larutan tersebut sehingga berlebihan. Kita tengok mendakan tu larut ataupun tidak larut dalam larutan natrium hidroksida ataupun larutan amonia berlebihan. Okay, so bila guna tabung uji hanya guna isi padu guna 2 je ya. So masukkan 2 cm padu larutan zinc klorida. Larutan ni yang warna merah ni ikut soalan bagi apa. Kena nyatakan larutan garam yang dibagi. Okey. Natrium hidroksida sedikit demi sedikit ke dalam tabung uji sehingga berlebihan. Itu adalah prosedur, kaedah. So mesti ada pemerhatian, kena bagi tahu. Mendakan tu warna apa yang terbentuk. Okay, ni kena hafal nanti sekejap lagi cikgu tunjuk. Ada orang dah hafal dah kan. Mendakan putih, bagi warna dia, kemudian kamu bagi tahu. Mendakan itu larut ataupun tak larut. Macam ni, mendakan putih larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okay, then ion zinc hadir, ini adalah kesimpulan. So dalam apa-apa ujian pengesahan, kita mesti ada prosedur, observation, conclusion. Okay, POC. Okay, boleh ya? Okey. Mesti ada 3 ni. Sama juga dengan ujian pengesahan gas. Mesti ada macam mana nak buat prosedur, pemerhatian dia dan kesimpulan. Okey. Okay. Yang warna merah, kalau tak nak guna natrium hidroksida, kamu boleh guna juga larutan amonia dekat sini ya. Okey. Kecuali kalau soalan dah suruh nak guna mana. So ini adalah cara untuk mengingat warna mendakan. Satu cara lah. Kalau tak nak guna pun tak apa. So warna mendakan ini menggunakan natrium hidroksida. Jadi mendakan ni ada yang warna putih dan ada yang berwarna. So yang berwarna yang macam biasa kamu dah tahu. Ferrum 2 mendakan hijau.
Ferum 3 mendapatkan peram. Cuprum 2 mendapatkan Biru. okey, yang warna putih ada 5 je. Lambung, zinc, aluminium, magnesium, kalsium. Okey, untuk amonium dia tidak membentuk mendakan. Maksudnya dia membentuk larutan ya. Okey, so kita tengok yang bagi mendakan berwarna ini semuanya tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okey. Bagi mendakan putih ada yang larut, ada yang tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. So macam mana nak ingat? Okay, untuk yang Maxi. larut, ingat Pizal. Okay, ingat L belakang ni. Patutnya L tu kecil. Aluminium. Okay, ingat L belakang larut. So plumbum, zinc dan aluminium. Yang tidak larut, mendakan putih tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan, Maxi, magnesium dan kalsium. Jadi kalau kamu hafal ni sangat mudah untuk buat dia punya prosedur. Boleh tak? Yang warna ni mendakan dia lah. Hasil mendakan dia. Mendakan dia. Mendakan yang terbentuk tu warna apa? Cikgu, macam mana nak tahu dia nak check cation ataupun anion? Soalan akan cakap lah. Nanti kita tengok soalan yang dalam buku SBP tu. Okay. Soalan akan nyatakan, terangkan ujian untuk mengesahkan cation yang hadir dalam larutan garam tersebut. Contoh. So kamu kena nyatakan cation saja. Kalau dia kata pengesahan anion yang hadir, nyatakan anion saja. Kalau dia nak dua-dua, dua-dua lah. Betul tak cikgu jawab tu Aiman? Ke maksud awak lain? Betul. Okey, ini menggunakan natrium hidroksida. Okey, kalau menggunakan larutan amonia, lebih dia berbeza sikit Yang berwarna sama, hijau, perang, biru ni mendakan. Okey. Putih tu jangan tengok lagi. Okey, kalau tadi untuk natrium hidroksida mendakan berwarna ni semuanya tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Tetapi apabila menggunakan amonia, hanya mendakan biru sahaja yang larut dalam amonia berlebihan. Okay, yang hijau dengan perang still tak larut. Sama macam tadi. Okay, untuk warna putih pula, kalau tadi ada 5 cation sahaja, di sini tinggal 4 kerana ion kalsium tidak membentuk mendakan. Okay, so hanya tinggal 4 sahaja warna putih. So antara 4 ni yang mana larut dalam larutan amonia berlebihan? Siapa ingat? Zinc. Ion zinc. Okay. So kita ingat yang tak larut ni adalah MAP. So zinc ni dia larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okay, pening ni. Ataupun kita tengok dalam bentuk jadual ni. Okay. Okay, kita tengok dulu amonium dalam natrium hidroksida tadi dia membentuk bentuk larutan so tiada mendakan. Nampak tak cikgu tulis ni? Nampak. Nampak ya? Okay, amonium dalam amonia dia sama kan? So tak ada, tak boleh lah bertindak balas. Okay, then kita tengok yang natrium hidroksida dulu. Okay, tengok yang berwarna. Okay, siapa yang membentuk mendakan berwarna? Ion apa? Ferum 2, ferum 3. Ferum 2. Okay, ni mendakan warna apa? Kita terus tulis. Hijau. Perang. Biru. Okay, ini semua 3 ni tidak larut dalam berlebihan. Maksudnya dalam natrium hidroksida berlebihan ya. Okey, yang warna putih ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, siapa yang membentuk mendakan putih larut? Tengok bawah MPL. Z. Pizal kan? Yes. Pizal. Yes. Okey. Z. Pizal. Okey, yang atas ni mendakan putih tidak larut. Okey, tidak larut. Okey. Maxi. Macam ni nampak sikit kot? Kita tak nampak juga? Nampak. Okey, untuk amonia. Amonia, okey, yang mendakan sama tak? Warna sama. Warna sama. Okey, tetapi siapa yang tidak larut dalam larutan amonia berlebihan? Ferum. Yang tidak larut hanya ferum 2, ferum 3. Ni lah dalam berlebihan. Dalam berlebihan. Larut tu, tak larut. Dengan larut tu maksudnya dalam larutan ini berlebihan ya. Ya, maksudnya yang biru tu dia larut. Biru ni tidak larut. Maksudnya tak nanti larut. kamu jawab, mendakan hijau tidak larut dalam larutan amonia berlebihan. Okey. Maksudnya dalam larutan tu ada mendakan lagi lah. Ya.
Okey. Sebab mula-mula pemerhatian dia mendakan. Dan kita tambah berlebihan, kita nak tengok mendakan tu larut ke tidak larut. Kalau laut biasa, dia tak lebih, tak kurang. Macam mana? Kalau laut biasa. Maksudnya tak lebih, tak kurang. Ada. Macam. Tak ada. Okey. Dia kalau Teruskan. yang ferrum ni dia letak berlebihan pun dia tak larut juga. Ya, dia tak boleh pun tak larut. Okey. Okay. Alright. Okay, yang warna putih pula. Siapa yang tidak membentuk mendakan? Zinc. Tak, ni. Antara 5 ion ni siapa yang tidak membentuk mendakan? Zinc. CA. Zinc bentuk mendakan. Tak mendakan. CA. Oh ya, CA dengan NH4. Okay. So tinggal 1, 2, 3, 4. Okay. Yes. Siapa yang membentuk mendakan putih larut? Zinc. Yes. Zinc. Okay. Yang lain mendakan putih tak larut. Okay, kamu lihat yang larut. Kalau satu cara lagi kamu lihat kat sini. ZAP. Ini Z. Ini mendakan putih larut. Kalau nak ingat Z sahaja pun tak apa. Maksudnya yang lain tu mendakan putih tak larut. Except lah yang berwarna ni. Bolehlah nak guna cara mana-mana untuk hafal. Okay. Are you okay? Okay. Okay kak. Yang ni 3 ni tadi apa? Math. Boleh lah Boleh. InsyaAllah. Kalau ni awak tengok tiap-tiap hari je untuk hafal pun tak apa. Lama-lama ingat tu. Yes. Okay, selain daripada tu, untuk aluminium dengan plumbum, dia sama, tidak boleh dibezakan. Kalau guna emo larutan natrium hidroksida, kedua-dua ni mendakan putih larut. Okay. Kalau guna amonia pun, dua-dua ni mendakan putih tak larut. Jadi macam mana nak bezakan aluminium dengan plumbum? So sama ada kamu boleh tambahkan natrium sulfat atau natrium klorida atau kalium iodida. Paling senang guna ni je. Okay, maksudnya apabila ion plumbum ditambah pada kalium iodida, dia akan dapat plumbum 2 iodida, so mendakan kuning terbentuk. Kalau ada mendakan kuning menunjukkan ada ion plumbum. Kalau tiada maksudnya itu adalah larutan yang ada ion aluminium. Okay? Tak ada. Okay, ni adalah ujian pengesahan, ujian khas untuk beberapa cation. Ion ferrum 2, kalau tak nak guna dua larutan tadi, kamu boleh mengesahkan dia menggunakan larutan kalium heksacyanofurate 3. Ingat tak belajar dalam pengaratan? Kita letak larutan kalium heksacyanofurate 3 dalam agar-agar untuk mengesahkan kehadiran ion ferrum 2. Okay, so dia punya pemerhatian mendakan biru terbentuk. Okay, untuk ion ferrum 3, ini khas. Kalau tak nak guna pun tak apa untuk ion ferrum 2, ferrum 3 ni takutlah kalau keluar dalam soalan kan. Aktif ke? Kena tahu juga. Okay, ion ferrum 3, kamu boleh sahkan menggunakan kalium heksacyanofurate 2. Tengok nombor dia, lawan kan. Ni 3, nak kesan 2. 3, kita guna 2. Okay, dia punya perhatian sama. Atau boleh guna larutan kalium thiocyanate. Mendakan merah darah terbentuk ni atau. Okay, untuk ion ferrum 3 boleh guna kalium heksacyanofurate 2 atau kalium thiocyanate. Dan untuk amonium, tadi kan amonium tak ada ujian dekat natrium hidroksida, tak boleh, amonium pun tak boleh. So untuk amonium kena tahu ya. Kita menggunakan reagent Nessler mendakan perang terbentuk. Ini adalah ujian untuk ion amonium. Are you okay? Cik dah bagi nota tu ni lah. Okay. Boleh? Boleh, insyaAllah. Ada soalan tak? Tak ada soalan, tak tahu nak tanya apa cikgu. Ya, betul. Saya betul tahu nak cakap. Kena ingat ya. Okay, kita pergi pada anion. Ni dah biasa kan guna no clue so nothing. Okay, anion sebenarnya ada 4. Okay, kalau kamu nak kenal garam kan ada karbonat, klorida, sulfat dan nitrat. Okay, tapi kat sini tak ada karbonat sebab karbonat kebanyakannya tak larut dalam bentuk pepejal. So cara dia lain sikit lah ya. So, kat sini hanya untuk garam yang larut, klorida, sulfat dan nitrat. Dah tahu guna macam mana kan? Dah. Dah. So tak payah terangkan Dah tanya Ipin ni dia. Tolong terangkan. Okay. Biasanya dalam exam tulis shortcut je, no clue so nothing. Kamu tahu
Ion-ion tu, clue tu ion apa kan. Then kamu pergikan, macam mana cakap, anak panah ni ke kanan. Maksudnya untuk uji ion klorida, reagent dia mesti ada ion nitrat. Uji sulfat mesti ada klorida dan uji nitrat mesti ada sulfat. So lepas tu kamu hafal yang depan ni. Okay, ini apa nama dia? Ni hati Agung. agung. Okay, so kamu tahu H dengan Ag, so apa nama bahan uji ni? Reagent ni? Asid nitrik dan argentum nitrat. Yes. Okay, yang ini macam mana hati agung kita? Hati. Ini baik. Okey. Maksudnya untuk uji ion sulfat mesti guna asid hidroklorik dan barium klorida. So bagi pemerhatian kedua-dua ion klorida dan ion sulfat benda akan putih terhasil. Macam mana ayat conclusion ni macam tu je? Nanti cikgu tunjuk sekejap lagi Dia punya cara nak jawab. Cikgu habiskan nitrat dulu, okey? Okay, nitrat ni awak hafal awak buat cerita apa ni? Hajar Fatimah Harun. Kenapa ikut cikgu kah? Cikgu, okey. Cikgu punya, cikgu nak hafal, cikgu ni Hajar Faridah Harun. Korang buat sendirilah. Nak ikut pun tak apa. Okey, kamu tengok kat sini ada 2 asid sulfurik. Yang atas ni adalah asid sulfurik cair. Yang bawah ini adalah asid sulfurik pekat. Okey, pemerhatian dia cincin perang terhasil. Okey. Untuk kaedah prosedur, ini contoh ion klorida. Masukkan 2 cm padu larutan zinc klorida. Okey, larutan ni berpandu ataupun ikut soalan larutan garam yang kita nak uji. Kemudian kamu dah tahu tadi asid nitrik dengan argentum nitrat. So just buat ayat tambah 2 cm padu asid nitrik tambah 2 cm padu larutan argentum nitrat. Bagi pemerhatian. Benda akan putih terbentuk. Dia kacau je. Okey, kalau dia tak payah kacau. Kalau nak tambah kat bawah ni. Goncang, tabung, uji. Boleh tambah. Okey? Cikgu tak bagi ni. Cuma tengok markah kadang-kadang. Kadang perlu, kadang tak perlu. Markah dia tak ada. Nak tambah lagi bagus. Okey. Jangan kacau. Sebab tabung uji tak boleh kacau. Tengok alat. Kalau bika tadi kita kacau. Tabung uji kita goncang. Tabung uji. Oh yes. Kalau dah hafal ni, senang tak nak buat ayat ni? Nah. Jap. Belakang sikit. Belakang. Ni. Okey. Yang NO3 tu, dia tak ada apa-apa lah. Yang depan ni lah? Yang NO3. Ni kat belakang ni lah. Cara nak cek nitrat, kau kena guna yang sulfat tu. Kalau nak cek klorida, kau kena guna yang nitrat tu. Kalau nak cek okey. Boleh. Ni je 1, 2, 3. Nitrat kat depan ni sebab nak guna dia pada klorida, sebab tu dia ada kat depan. Okey, yang kat atas kali tu yang kita nak cek. Yang bawah dia tu, dia punya cara kaedah dia. Bawah ni adalah kita panggil reagent, bahan uji. Bahan untuk cek ion-ion ni. Okey. Boleh? Okey, boleh. Itu dia lah, ini adalah reagent kita panggil atau bahan uji. Okey. Untuk mengesahkan ion klorida, ion sulfat dan ion nitrat. Okey, faham? Nak question? Yes. Okey, contohnya kalau nak cek ion sulfat, cuba buat ayat. Cikgu tak tunjuk lah. Macam mana nak mengesahkan kehadiran ion? Contohnya zinc sulfat. Macam mana kita nak masukkan 2 cm padu zinc sulfat ke dalam tabung uji. Masukkan, tambahlah. Tambahkan asid sulfurik. Berapa banyak? 2 cm. Berapa 2 cm? 2 cm padu dengan asid apa? Asid sulfurik. Mana ada asid sulfurik? Asid sulfat. Asid ni, asid hidroklorik. Sulfat kan? Sulfat. Macam mana cakap tentang dia punya ni tu? Cakap mol dia? Tak payah. Ni ujian yang ni tak payah mol. Ujian ni nak cakap dia mol. Cakap cair je lah. Isi padu je. Tak ada cair-cair. Tambah 2 cm padu asid hidroklorik ke dalam tabung uji. Dia ujian ringkas je. Lagi? Tambah apa? Barium klorida. Berapa banyak? 2 cm.
Tambah 2 si empadu larutan barium klorida. Terus goncang pada kan. nak goncang boleh goncang tabung uji. Lagi pematian. Mendakan putih tak hasil. Okey, kesimpulan Mendakan putih tak hasil. kesimpulan dia Yang sulfat. ion sulfat hadir. Okey. Cik je, kalau yang nitrat tu, Apa? kalau yang nitrat tu macam mana? Ada yang tambahkan keberkatan yang berlainan tu? Nitrat dia beza sikit. Aduh. Setakat ni yang dua ni okey tak? Okey. Ayat keempat ni kalau nak buat panjang boleh. Cikgu dah ringkaskan. Mendakan putih terbentuk menunjukkan kehadiran ion sulfat. Oh boleh. Okey? Ikutlah mana-mana. Asalkan ada 3 benda tu. Ion nitrat ni dia lain sikit. Sikit je. Tadi kan ada 3 reagent kan? Mula-mula macam biasa kita masukkan 2 si empadu larutan garam yang kita nak uji ke dalam tabung uji. Okey, tambah 2 si empadu asid sulfrik cair. Tambah 2 si empadu larutan ferrum 2 sulfat. Ni cikgu buat satu ayat ni. Boleh buat 2 ayat Okey, untuk asid sulfrik pekat tak boleh tambah. Dia kena titiskan. Beberapa titis asid sulfrik pekat perlahan-lahan melalui dinding tabung uji. Ini special. So barulah pematiannya cincin perak terbentuk, ion nitrat hadir. Itu ujian ion nitrat. Okey kan? Kena ingat yang ni lah untuk asid sulfrik pekat ni. Kalau awak tambah, dia tak jadi cincin perak tu. Okey. Dia kena buat slow-slow. Okey. Dah bagi dah nota semua ni. Okay, untuk ion karbonat dia tak ada kat situ kan? Okay, contoh yang cikgu bagi ni adalah untuk garam anak. Okay, ini dah bentuk larutan kan? Okay, Yes. untuk karbonat kamu kena tindak balaskan dengan asid. Okay, apabila asid dengan karbonat akan dapat gas karbon dioksida. Okay, sebab itu ada prosedur kat sini, alihkan gas terbebas melalui air kapur. Okay, kalau soalan bagi pepejal karbonat, contohnya kupron 2 karbonat, so kamu kat sini tak bolehlah masukkan 2 si empadu. Jadi kamu kata apa? Masukkan setengah spatula serbuk kupron 2 karbonat ke dalam tabung uji. Okay, tengok pada soalan ya, baru tambah asid dan yang bawah ni sama. Rajah apa? Macam mana gambar Rajah? Tidak balas ni? Dia ada. Kalau guna larutan ni, macam mana? Nak cakap Kalau guna larutan nanti tengok dalam buku SPP lah ada soalan tu. Dah buat ke? Belum. Dah habis. Yang nak tanya apa-apa untuk garam? Sebenarnya garam ni sangat best. Sangat senang. Sangat senang. Ya ke? Betul. Topik garam best. Dia banyak hafal ni. Banyak hafal. Yelah banyak hafal sikit. Sikit je hafal, bukan banyak pun. Masa cikgu dulu, zaman cikgu belajar kimia, untuk amali, cikgu pun amali macam awak dulu seorang-seorang. Bab garam ni mesti keluar amali, iaitu analisis kualitatif. Kamu ni tak sure dah pula. Kita present soalan ya. Masuk aja. Kalau dia bagi satu larutan, dia kata buat ujian pengesahan garam, kena pasti cation, anion apa dah ada dan kena pasti garam tu. Rasa saya boleh buat tak amali tu? Dia boleh guna antara sama ada cara cation ataupun anion ni ke? Kalau soalan macam tu, kamu kena buat dua-dua lah. Dua-dua apa tu? Dua Ujian. Baik, Tahu anion apa, anion apa kan? Mana? Sekejap saya present. Kenapa tak keluar? Tapi soalan macam tu selalu keluar dekat ni kita dua kan, bayan C Mana? Soalan garam ke? Tak, yang soalan macam cikgu tanya tu. Anion ataupun cation. Kertas dua ada dua kertas serut tu pun boleh keluar je sebenarnya. Kenapa cikgu tak boleh share? Okey, baru boleh. Cerita tadi takut kalau amali keluar. Nampak kan soalan dah buat kan? Dah buat belum?
Soalan muka surat 27. Belum. Belum buat Ipin? Dia Gam saya tinggal. Susah Susahnya tu. Okey lah, kita tengok sini soalan dia adalah perubahan kimia berlaku pada garam apabila pepejal P dipanaskan. Keyword dekat clue kat sini apa? Ada clue ke? Kata karbonat je. So ni garam karbonat. Okay. So bila garam karbonat dipanaskan tadi, kita tahu dia mesti dapat oksida logam. Ni adalah oksida logam. Dan gas S. Apa gas S tu? Gas? Karbon dioksida. Okay, sebab itu sini ada air kapur. Okay, so kita nak tahu apakah dia ket ion dalam pepejal P ni. So kita lihat tindak balas sebelah sini. Garam karbonat bertindak balas dengan asid sulfrik. So dia akan dapat satu garam larut. Dia dulu. Okay. Garam larut ni dia uji kehadiran ket ion apa yang ada dalam larutan Q. Menggunakan larutan natrium hidroksida, dia dapati mendapatkan putih larut. Okey. Menggunakan larutan natrium hidroksida, mendapatkan putih larut. Apakah kemungkinan ion yang ada kat sini? Ingat Mendapatkan putih. Okey. Mendapatkan putih larut. Z. Pizal kan? Pizal, yes. So mungkin ada plumbum, zinc atau aluminium. Mungkin hadir. Okay, then dia uji lagi. Dia tambahkan pula larutan amonia dalam larutan Q. So didapati mendapatkan putih larut. Okay, mendapatkan putih larut dalam amonia berlebihan menunjukkan kehadiran ion zinc. Bermaksud dalam larutan Q ni adalah ada ion zinc. Dan pepejal P ni pun ada ion zinc. So ni adalah zinc karbonat. Boleh dapat tak? Pepejal R zinc oksida. Ya, ini adalah zinc oksida. Okey, Q apa? Zinc apa Q? Tengok ni ya. Zinc karbonat itu bertindak balas dengan asid sulfurik. Asid sulfurik. So dapat Zinc sulfat. zinc sulfat. Dapat dah tau. Okey, Mason. Okey. Yes. Semua dah tahu apa bahannya kan? Kalau dah kita soalan. Faham tak ni? Garam ni suka keluar catat air juga ya. So nyatakan nama garam. Gas S tadi, bila nama kamu bagi namalah Eja Karbon dioksida. Karbon dioksida. So, S karbon dioksida. P zinc karbonat. P zinc karbonat. Okey, persamaan kimia dah. Persamaan kimia tadi Zinc karbonat tambah H2SO4. Okey, dapat apa? Zinc sulfat. Dapat zinc sulfat. Lagi? Dengan lagi? Karbon dioksida. Yes, karbon dioksida. Yes. Karbonat kan mesti ada karbon dioksida dan air. Okay, ada soalan kat sini? Ada. Senang aja. Lepas tu pengiraan. Saya nak buat pengiraan ni. Cikgu tulis balik persamaan tadi ya. Sebab nak guna persamaan. Okay, apa-apa pengiraan kamu lihat ni nombor Roman 1, 2, 3 maksudnya soalan ni berkait antara satu sama lain. Okay, kita tengok apa maklumat yang ada dulu. Hitung isi padu asid sulfik 2.0 mol per dm padu yang diperlukan untuk melarutkan 15.0 gram pepejal P. Pepejal P apa ni kan? So dia beri sini Gsam P, zinc karbonat adalah 15.0 gram. Dia nak suruh kita cari isi padu asid yang dibagi adalah kemolaran 2.0 mol per dm padu. Apa yang kita perlu buat dulu ni? Bilangan mol. Bilangan mol siapa? Zinc karbonat. Zinc karbonat. Ya, ada maklumat tu. So 15 bahagi. Siapa dah kira ni? Dapat berapa mol? Siapa dah kira? Tak ada orang kira? Cuba kira. 0.12 mol. Okay.
Dah dapat dah bilangan dia 0.12 mol. Boleh tak dapatkan bilangan mol asid sulfurik? Boleh. Boleh menggunakan nisbah mol. Jadi tulis nisbah mol berdasarkan persamaan kimia. Ni student selalu malas tulis ni. Sebab nampak 1 nisbah 1. Tak payah tulis lah. Kena tulis. Okey, kita dah tahu bilangan mol asid sulfik pun 0.12 mol. Jadi macam mana cari isi padu dia? Guna rumus apa? MV per 1000. MV per 1000. Very good. So gunakan rumus bilangan mol sama dengan MV per 1000. 60. Kita masukkan 0.12 sama dengan M dia 2.0 darab V per 1000. So dapatlah V berapa? 60. 60 apa? Unit? 60. PM padu. CM padu. AC padu. Kalau rumus ni V tu adalah CM padu. MV. So soalan pengiraan ni tolonglah mahir ya. Jangan buang markah ya. 3 markah, 4 markah. Okay. Dan SPM soalan ni ada dalam banyak juga. 5-6 soalan ya. Objektif. Okay. Nyatakan N ion yang hadir dalam larutan aqueous. Larutan aqueous tadi apa? Zinc sulfat. So apa N ion yang hadir tu? Sulfat. Ion sulfat. Baru ditanya, dia tanya. Bagaimana anda mengesahkan anion tersebut? Macam mana nak sahkan ion sulfat tadi? Kalau tak ingat, just tulis je. No clue. So, sampai so je lah. Sulfat so kan? Yes. So, nak test so, mesti ada clue. So, mesti ada klorida. ACL. So, sini hati. Okay. ACL dengan barium klorida. Okay. So, dah tahu dia punya reagent, terus tulis prosedur yang lengkap. Siapa boleh bagi? Pen. Langkah pertama. Tambahkan. Tulis dulu masukkan. Masukkan. Okey. Masukkan. Banyak. Sebanyak jauh. 2. Masukkan 2 CM padu. 2 CM padu lautan. Larutan apa? Okey, jap. Apa nama larutan tu? Ni itu soalan ni je. zinc sulfat. Zinc sulfat Okay. ataupun kalau tak ingat guna je larutan aqueous Q pun tak ada masalah. Okey. Ke dalam tabung uji. Dalam tabung uji. Okey. Lepas tu Nombor tambah 2 cm padu asid sulfat, asid sulfurik. Asid hidroklorik. Hidroklorik. Tengok Astaghfirullah. okay. Okey. Kiri tu Wen. Mana? Tu kiri Okay. tu dia boleh tulis. Okey. Tambah 2 cm padu lautan barium klorida. Okey, pematang dia. Mendakan putih terbentuk ion sulfat adir. Ya, betul. Pandai pun. Okey, boleh ya? Okey. Saya kata tak susah pun tengok buku markah ni. Nasihat factor. Isi. Ada 2 baja, dia tanya. Apa tanya? Pilih baja terbaik. Wajarkan jawapan anda. Okey, macam mana nak cari baja yang terbaik? Apa yang kita perlu kira? Bilangan Nitrogen, bukan? Apa? Peratus Nitrogen. nitrogen mengikut Baik je, cincin. Apa beratus nitrogen? Kenapa peraturan apa fungsi nitrogen? Nitrogen ini perlu untuk pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Okey, unsur nitrogen sangat penting. Okey. So tumbuhan lebih subur. Mengikut cincin. So kamu kena kira lah peratus nitrogen dalam urea, peratus nitrogen dalam amonium nitrat. Cuba kira sama-sama, dah kira ke? Urea lagi banyak. Ya, urea lebih banyak. Cuba bagi jawapan dia. Cikgu tuliskan kat sini lah. 14 darab 2 bahagi. Berapa persen ni? 14. Apa yang cakap tu? Man. Tahu ya kira ni? Ni GSAM nitrogen saja. Okay. Ada 2N.
Okay, 14.2 bawah ni adalah jisim molar untuk urea. Kira semua sekali. Kira. Berapa persen? Dan kira peratus nitrogen dalam amonium nitrate. Sama juga, jisim nitrogen sahaja bahagi jisim semua sekali, jisim molar. 14 kali 2, 28 kan? 4 tambah 3 kali 16, 48. Cikgu darab terus tu. Ya, urea 46.67. Okay, Amonium 35. Yes. 35%. Okay, lepas tu dia kata pilih. So macam kita nak jawab. Baja Ambil terbaik. baja terbaik adalah baja urea. Urea. Ya ke urea betul lah. Ya, Sebab dia punya peratusan tinggi. Sebab apa? Sebab Kerana peratusan nitrogen mengikut jisim urea lebih tinggi berbanding betul. amonium. tumbuhan memerlukan Tak payahlah itu. Okay. Nitrogen mengikut jisim dalam urea lebih tinggi. Tak muat. Okay. Yang kalau ikut formula tu, yang bawah dia keseluruhan. keseluruhan. Okay, keseluruhan jisim molar. Jisim molar. Yang atas tu, Nitrogen Yang atas tu saja. nitrogen. kenapa? Okay, 14 dah 2. Macam kira peratus lelaki dalam kelas awak. Yes. Okay, dah nampak dah. Okay, dah faham. Matematik. Ya. A plus. Cikgu. Dia nak confirm balik ni, tak? Orang ni cuba kaitkan kimia dengan subjek lain sama je. Tambah sikit bawah ni urea mudah diserap. Okay. Kita nak wajarkan kan, ni pengetahuannya cikgu bagi. Boleh tunggu. Baik, ya Fin. Ada soalan? Tak ada. Ada. Kalau soal kamu tertinggal perkataan mengikut jisim tu, dapat markah tak? Mengikut jisim tak? Kalau tak ada perkataan ni, tidak dapat markah yang kat sini hilang ya. Yes. Dia ada mengikut jisim. Sebab kita guna jisim molar dia. Okay. Okay. Seterusnya, pepejal P merupakan garam tak larut. Apa pepejal P tadi? Zinc. Zinc karbonat. Zinc karbonat. Okay, merupakan garam tak larut. Huraikan eksperimen untuk pecahan pepejal P. Ingat tak? Sekejap. Dia menggunakan apa? Dia ada dua je kan? Ada dua apa? Mesti gunakan Garam dua tak terlarut. larutan kan? Yes. Ini contoh jawapan dia. Alkali. Okey, oleh kerana nak sediakan zinc karbonat, jadi kamu bagi ataupun cadangkan guna bahan tindak balas yang sesuai. So mesti ada 2 garam larut. 1 garam ada ion zinc, 1 garam ada ion karbonat. Karbon. Boleh? Okay. Sebab tu dalam jawapan ni cikgu guna natrium karbonat dan cikgu guna zinc nitrat untuk dapatkan garam zinc karbonat. So kat sini satu lagi hasil dia natrium nitrat lah. So kalau soalan nak persamaan kimia, tuliskan persamaan kimia. Soalan ni tak nak, tak payah bagi. Tapi kena tahulah sebab nak cadangkan bahan tindak balas ni So tadi ni, apa tadi? Caca? Tak nak bersekolah. Bukan. Bagas. Tak ada baju, kasut. Tapi caca tu campur kan? So campur ini, dua ni merujuk kepada campur. Caca pula dah. Okay? 2 bahan. Okay? Dan satu lagi tambah ni mesti ada ni ya. Bila kita tambah 2 bahan mesti kacau campuran. Okay, dan baru turas, bilas dan keringkan. Okay. Okay? Dan isi padu ini diterima antara 20 hingga 100. Padu ini antara 0.1 hingga 2.0 mol per dm padu. So senang nak ingat guna 50 dengan 1 je lah. Sama je. Ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Kita pergi soalan seterusnya. Pen nak tanya Pen. Ni soalan membina persamaan ion.
Lain tanya Bin. Soalan kan Ipin? Ada sebenarnya tapi tak tahu nak tanya. Soalan mana yang tadi? Aku nak tanya Bin. Dia Soalan apa? okey. After this. Tak apa lah, teruskan lah. No, 10 tak apa. Tanya je. Oi. Kawan-kawan kalau awak tanya pun dia orang tahu. Dia orang tu malu nak tanya Ipin. Ha. Tanya dah hati je macam Ahmad tu. Dah hati je dia sebut. Kenapa? Takut soalan dia tak valid. Tak apa. Teruskan. Tanya dulu. Tak apalah Ipin malu. Kejap lagi lah Ipin tanya. Kejap lagi. Okey, kita lihat soalan muka surat 53 ya. Muka 10. Okey. Okey, eksperimen untuk membina persamaan ion bagi pembentukan plumbum 2 iodida. Plumbum 2 iodida ni garam larut ke tak larut? Tak. Garam tak larut. Okay, normally membina persamaan ion ini adalah untuk garam tak larut. So dia ada 7 tamu uji di mana bahan tindak balas di sini dia menggunakan kalium iodida. Okay. Kalium iodida ni dia punya isi padu dan kepekatan ni adalah sama bagi ke-7 tamu uji. Iaitu isi padunya adalah 5 cm padu. Pekatan dia adalah 1.0 mol per dm padu. Dan bahan tindak balas satu lagi ataupun garam larut satu lagi adalah larutan plumbum nitrat. Plumbum 2 nitrat. Okay, di mana V dia isi padunya berubah-ubah tetapi kepekatannya tetap iaitu 1.0 mol per dm padu. Kamu kena faham dulu eksperimen ni. Okay, boleh faham ke? Okey. Jadi dia akan membentuk mendakan. Mendakan tu nama apa? Plumbum 2 iodida. Okay. So kita akan ukur tinggi mendakan yang terbentuk. Jadi soalan seterusnya adalah dia suruh lukiskan graf tinggi mendakan melawan isi padu larutan argentan nitrat. Okay, tinggi mendakan ni paksi apa? Tinggi mendakan. Ada orang tak tahu kan buat graf terbalik ke? Tinggi mendakan paksi Y. Ya, ini paksi Y. Ini adalah paksi PB. X. PB. Ada orang lukis dah ke? So lukis senang je. Contoh dia, nampak tak? Okey. Okay, tinggi mendakan melawan isi padu larutan plumbum 2 nitrat. Okay, so graf ni dia bagi kat situ 4 markah. Pastikan paksi Y dan X ada label dan unit. Kemudian skala seragam. Pindahkan titik, semua titik pada kertas graf dan bentuk graf yang betul. Okey. Macam mana nak besar satu lagi ya? Walaupun semua tadi betul, tapi kalau graf yang kamu lukis tu kecil, dia akan tolak 1. Nak tahu graf besar macam mana? Graf kamu ni mesti lebih separuh daripada kertas graf. So cara nak besarkan graf, kamu besarkan dekat paksi Y. Selagi boleh jarak jauh, jarakkanlah. Tergantung tu tak apa yang dia? Tergantung tak apa sebab kita memang start daripada isi padu dia start daripada 0.5. 0.5. Digitally ada? Macam mana? Ha? Apa? Tak ada apa. Ada graf yang mesti start pada 0, ada graf yang tak apa, tak perlu. Okey. Alright, clear. Okay, so cikgu nak tanya, berapakah isi padu larutan plumbum 2 nitrat yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan larutan kalium iodida? 2.5. 2.5. So kalau soalan suruh tandakan pada graf, kamu buatlah. Kalau soalan ada, soalan tu tak ada kan? So, kamu tunjukkan di mana tinggi mendakan tu mula maksimum. So kita akan guna isi padu larutan plumbum 2 nitrat ni sebanyak 2.5 cm padu. Okay. Satu je guys, yang tu je. Macam mana? Guys, yang tu lah guys, potong-potong yang tu je. Kali betul-betul je. Okay. Tak ada label. Macam tu je. Tak payah label apa-apa. Okay. Okay. So kita soalan seterusnya adalah ini pengiraan. Kita nak tahu berapa banyak bilangan mol ion plumbum 2 dan ion iodida untuk pembentukan plumbum 2 iodida. So first dia kata
Isi padu plumbum 2 nitrat telah bertindak balas lengkap. Berapa tadi? 2.5 2.5. M padu. Hitung bilangan mol ion plumbum 2 dan bilangan mol ion adida. So, kita hitunglah satu-satu. Okey, macam dapatkan bilangan mol ion plumbum? Bagi jisim. Ion plumbum 2 ada dekat mana? Ion. Dalam larutan Dalam plumbum 2 plumbum nitrat. nitrat. So Yes. V kita tadi kita gunakan 2.5. Oops. 1.0 darab 2.5 bahagi 1000. Berapa mol? 2.5. Bukan. 10 kuasa negatif lah tu. 0.025. 0.0025. Mol. Okay, then bilangan mol ion iodida pula. Bilangan mol ion iodida kat mana? Dalam larutan natrium, iodida. betalium, iodida. Okay, Betalium 1 iodida, darab yes. 5. Kosong pun kosong kosong. Dapat 0.005. 0.005 mol. Okay, siap dah ni. Dah. Okay, lepas tu dia nak hitung bilangan mol ion iodida yang bertindak balas dengan 1 mol. Macam dapat? Gunakan nisbah mol. Okay, daripada pengiraan dekat atas ni buatkan nisbah mol dia. Disebut plumbum dulu kan? So kita tulis plumbum dulu. 0.0025 mol ion plumbum bertindak balas dengan 0.005 mol ion iodida. Okay, kalau kat ion plumbum 1 mol, berapa mol ion iodida? Okay. Nampak tak? Ini 0.025 jadi 5 ni. Berapa kali ganda ni? Bagi tak? Nampak tu? CV25 tu. Ya, jap. Aduh. Awak nampak banyak kosong tu confused ke? Sikit. Boleh. Jap. Aduh. Alah, awak kalau nampak tak nak kosong ni, tak nak kosong depan ni kan? Kita nombor bulat 1, 2, 3, 4. Dia 25. 1, 2, 3, 4. 50. Cuba kecilkan. 1, 2. Yes. Matematik je dia kata. Kata dia sebelah sini 2 mol. Ya, 2 mol. Iodida. Are you okay? Okay. Faham tak? Okay. Yes. Yes. Okay, daripada nisbah mol ni apa persamaan ion dia bagi pembentukan plumbum 2 iodida? Berapa mol ion plumbum ada? 1. 1, 2. Plumbum bertindak balas dengan 2 mol ion iodida menghasilkan plumbum 2 iodida. PBI 2, yes. Senangnya dapat 6 markah. Bukan ada penerangan apa-apa pun. Sekejap. Aduh. Sekejap. Okay, tengok balik lah. Kita tak dengar belajar. Orang kalau sampai pukul 12 tu tak apa ni. Tak tahu. Okay. Stress Ipin. Orang lain tak stress ke? Plumbum 2 iodida. Tapi plumbum 2 iodida ni kalau ikut dekat dalam yang tadi kita belajar tak ada pun iodin. Kan? Kat mana? Tak ada. Dia tak ada ujian pengesahan, tak ingat lah. Cuma Plumbum iodida ada tadi. Iodida. Plumbum iodida kita hanya tahu dia garam tak larut je. Tak ada soalan pengesahan ion iodida, tak ada. Okay. Okay, Pin. Okay. Anion yang no closonatin dengan karbonat je. Tu je anion untuk pengesahan anion. Ion dia tak ada, tak payah ingat, tak payah fikir ya. B. Kita nak tulis, korang jawab. Lisan. Sampel air sungai. Okay, untuk uji kehadiran ion plumbum. So sekarang dia suruh uji kehadiran ion plumbum menggunakan 3 reagen ni. Guna larutan natrium, amonia dan kalium iodida. Okay. Kita buat untuk natrium oksida dulu. Siapa nak cuba? Natrium. Dalam tabung uji ni siapa? 50 cm.
50? 2. 2 cm padu apa? Air sungai. Kita nak uji air sungai. Baik. Kamu jangan cabut larutan garam pula, ikut soalan. Sekarang nak uji air sungai. So dalam ni kita masukkan 2 cm padu air sungai. Okey, kalau nak guna natrioksida, apa langkah seterusnya? Tambahkan 2 cm natrium hidroksida. 2 cm. Tak payah 2 cm lah. Tambahkan larutan natrioksida sedikit demi sedikit ke dalam tabung uji sehingga berlebihan. Okey, simple je. Boleh? Okey, terus kepada pemerhatian. Okay, sekarang pelambungkan. Mendakan warna apa? Mendakan warna putih terbentuk. Larut ke tak larut? Larut. Larut. Mendakan putih terbentuk larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Kesimpulan dia, ion plumbum Hadir. Okey, settle. Okey, amonia cuba Ipin buat. Wish. Okey. Start dari awal juga. Masukkan 2 cm padu sampel air sungai. Okey. Okey. Ke dalam tabung uji. Ke dalam tabung uji. Okey. Lepas tu tambahkan 2 Sedikit demi sedikit je. sedikit demi sedikit lautan amonia Ke ke dalam tabung uji sehingga berlebihan. Okey. Maksudnya sehingga berlebihan? Macam mana? Sehingga berlebihan. Maksud kita masukkan selebih lah. Ya, mula masuk Okey. sikit-sikit. Tengok ada mendakan. Dan kita masuk berlebihan tu masuklah banyak. Nak tengok Okey. mendakan tu larut ke tak larut. So buat dalam satu ayat je. Lepas tu Pemerhatian dia apa? pemerhatian dia mendakan Okey. Sekejap. Warna? Mendakan warna? putih. Mendakan putih terbentuk. Terbentuk, yes. Larut Mendakan ke tak larut? terbentuk. Sekejap. Sekejap. Mana? Larut. Tidak larut Tidak larut dalam amonia berlebihan. berlebihan. Ion Okay, plumbum ion plumbum hadir. Okay, very good. Okay, kalium iodida? Nak dengar yang kalium iodida ni? Siapa? Siapa? Kalian tidak ada je keterangan dia. Ada. Okay. Helium hydrida. Sama macam tadi lah. Tapi tak boleh, tak ada sampai berlebihan. Okeylah, cikgu bagi Tambah, masukkan 2 cm padu sampel air sungai ke dalam tabung uji. Okay, then kita tambahkan 2 cm padu larutan kalium iodida ke dalam tabung uji tersebut. Okey, dapat mendakan warna apa? Sebab nak test ion plumbum. Kuning. Mendakan kuning terbentuk. Ion plumbum hadir. Okey? Boleh Boleh okey? Cikgu, yang kalium iodida tu tak payah panaskan ke? Tak payah panaskan. Tambah je. Jangan cikgu, ulang balik je. Kalium iodida. Masukkan 2 cm padu sampel air sungai ke dalam tabung uji. Tambahkan 2 cm padu larutan kalium iodida ke dalam tabung uji tersebut. Kita dapat apa? Mendakan kuning terbentuk. Ion plumbum hadir. Mendakan kuning ni apa? PBI2 lah. Itu mendakan kuning. Okay. 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 Penat belajar garam penat ya? Taklah banyak soalan isi. Ya tu. Kita lihat soalan ni ada 2 tindak balas, 1 dan 2. Okay, kita buatkan persamaan kimia. Tindak balas pertama adalah magnesium Kuprum tindak sulfat. balas dengan asid HCl. hidroklorik. Okey, apa hasil dia Ipin? Apa macam ni? Garam kita dapat? Magnesium dengan asid hidroklorik. Tindak balas Okay. 1. Magnesium. Dapat Magnesium hydrochloride. Magnesium Ni MgCl. 2. Yes, MgCl2. Dan gas? Dan gas hidrogen. Okay. Aduh. Okay, tindak balas 2 ni magnesium bertindak balas dengan
Kuprum Kuprum sulfat. dua Kuprum sulfat. sulfat. Dapat apa ni? Magnesium sulfat. 4. Dan Dan kuprum. tindak balas apa ni? Tindak balas dua ni tindak balas apa? Tindak Penyesal. balas. Lah, Sekejap. baru belajar baru ni. Penyesaran. Penyesaran. Okay, so bawah ni gas tak berwarna ni adalah hidrogen lah Pepejal perang ni adalah kuprum. Kuprum. So dia tanya, namakan pepejal perang. Kuprum lah. Pilih tindak balas yang sesuai bagi penyediaan garam. Yang mana lebih sesuai? 1 atau 2? Garam 2. 1 ke 2 yang sesuai untuk sediakan garam? 1. 1 untuk sediakan garam ni kan garam larut. So mesti ada tindak balas yang melibatkan asid. Tindak balas penyesaran mana dia boleh gunakan sediakan garam. So tindak balas Sebab dia hidrogen. macam mana? Sebab dia ada hidrogen. Kan kalau Sebab ikut. ada hidrogen. Sebab ni adalah garam larut Magnesium klorida larut. anak. Ni bukan anak kan, larut. Mesti Okey. guna tindak balas asid dengan logam. Yang ini penyesaran, ni garam dah ni. Kuprum sulfat dah garam. Sediakan garam apa lagi? Okey. Okey, persamaan ion bagi penyediaan garam tersebut. Okey, ni adalah persamaan kimia. Kita tulis balik. Macam mana tulis persamaan ion kita? Magnesium dengan kuprum. Yes. Macam Magnesium dengan hidrogen. Okey. Magnesium. Magnesium hidrogen. plus Okey. hidrogen. Hidrogen macam ni. Ish. Tanda. Sekejap. Tadi. Siap. Okey, macam mana cara nak tulis persamaan ion? Dia ni potong yang sama. Potong MgCl. yang sama. Potong apa yang sama? MgCl. Ion potong. Ion yang sama potong. Yeah. Cancel ion yang sama dalam, syaratnya mesti dalam larutan. Lautan. Yeah. Oh, mana larutan? Dan baru tengok ion apa yang sama. Ion klorida. 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 Ya, ion Okay, so- klorida. So yang tinggal sekarang kat sini ion hidrogen. Kat sini tinggal Magnesium. magnesium. So kena tulis ion hidrogen yang tinggal. Dua tu ikut. Sini ion magnesium yang tinggal. Dan H2. Okey. Tapi jangan tulis Mg kat sini. Dah tak ada ion negatif. Tinggal ion positif. Ion pun tu. Faham ke tulis persamaan ion? Yes, faham. Betul. Tak orang. Cikgu je buat latihan ni. Korang ni buat tak tau. Cikgu dah penuh dah ni. Patutnya malam ni dah bab garam kan. Buku kamu tu dah 90% jawab tau untuk struktur. Yes. Betul. Dah habis dah semua soalan jawab. Malah baby. Okey, larutan biru garam. Garam apa yang larutan warna Kuprum biru? sulfat. Kuprum 2 sulfat. Oops. Kenapa kuprum 2 sulfat? Kuprum 2 nitrat tak boleh? Boleh je. Kuprum 2 klorida boleh? Boleh. Boleh juga. Okey. Okay, L tak tahu biar dulu. Mendakan hijau garam T. Okay, kalau kat sini larutan biru ni maksudnya ada ion kuprum 2 dalam larutan ya. Dia mesti larutan baru ada ion kuprum 2. Maksudnya garam ni, mendakan hijau ni pun ada ion kuprum. So, kuprum apa yang warna hijau? Mendakan ni pepejal. Mestilah kuprum 2 karbonat. Okay, sebenarnya nak sediakan garam karbonat ni, sini ada ion kuprum dan sini ada karbonat L. So, cadangkan larutan L. Kals. Natrium karbonat. Boleh kalium karbonat. Boleh anak. Okay. Kuprum 2 sulfat ni kalau tak nak guna sulfat boleh guna kuprum 2 nitrat. Kuprum 2 klorida. Sebab tiga-tiga ni lah larut. Faham ke? Okay, asid M cadangkan. Kuprum 2 karbonat boleh bertindak balas dengan asid apa?
Cubalah cadangkan satu asid. Bawah ni suruh cadang. Asid ada klorid boleh. HCl. Asid nitrik boleh tak? Boleh. Asid apa lagi? Asid sulfat. Sulfurik, maaf. Asid sulfurik. Okey, jadi garam W ini bergantung kepada jenis asid yang kamu cadangkan. Kan. Okey, kalau asid hidroklorik, garam W ni apa nama asid dia? Macam mana? Kalau guna asid hidroklorik, apa nama garam W ni? Salah cakap. Garam Kuprum W. 2 klorida. Kuprum 2 klorida. Kalau kamu guna asid nitrik, garam ni adalah Kuprum Kuprum 2 nitrat. NO. Kalau guna sulfurik, kuprum 2. Kuprum 2 sulfat. Dah jawab dah ni. Tindak balas X. Okey, apa nama tindak balas X? Ni garam tak larut kan? Benda kan? So apa nama tindak balas untuk menjadikan garam tak larut? Penguraian ganda 2. Tindak balas penguraian ganda 2. Okay, larutan L dikata cadangkan dah ada kat atas tadi. Larutan L boleh bagi natrium karbonat, ACN boleh bagi HCl. Okay. So huraikan ujian pengesahan bagi kat ion dalam W. Okay, apa kat ion yang ada dalam W? Kuprum. Kuprum. Jadi macam mana ujian pengesahan kuprum? Dah berapa kali buat dah? Sekejap. Kuprum. Kamu mula-mula macam ni, dia tak bagi reagent, bahan uji. Kamu nak guna reagent. Tambahkan Bergantunglah, boleh guna larutan dan tidak atau boleh guna larutan amonia. Siapa nak cuba? Huraikan injection. Siapa nak cuba? Masukkan 2 cm kuprum sulfat. Larutan Kuprum sulfat. sulfat ke dalam tabung uji. Okey. Masukkan 2 cm padu amonium, larutan amonium ke dalam tabung uji. Goncangkan garam larut. Bukan kena bagi tahu ke mendakan warna apa? Mendakan biru terbentuk. Okey. Larut ke tak larut? Larut dalam Larut. Oh, amonium guna apa tadi? Amonia. Okey. Larut dalam amonia berlebihan. Kesimpulan dia? Ion kuprum hadir. Ya, betul. Cuma cikgu kalau boleh yang CM padu, 2 CM padu amonia tu tak payah guna 2 CM padu lah. Tambahkan sedikit demi sedikit larutan amonia sehingga berlebihan. Okey, supaya nampak perkataan berlebihan tu. Okey, Aiman? Okey, Aiman? Dan yang lain-lain? Okey, C. Uraikan eksperimen untuk menyediakan garam W yang kering. Okey, garam W ini ada tidak balas antara asid dengan karbonat logam. So garam W ni adalah garam larut. Okey, so penyediaan garam larut kamu kena huraikan dan dia nak persamaan kimia. Apa persamaan kimia dia? Okey, yang kita cadangkan tadi, contohnya kat sini cikgu guna asid hidroklorik bertindak balas dengan kuprum 2 karbonat Karbonat. So tuliskan persamaan kimia sebab dia nak kan? Karbon. Okay. So kamu bagilah langkah-langkah untuk menjadikan garam larut yang bukan anak. Aca tak nak pergi sekolah, tak ada baju kasut. Baca prosedur tu, nak tanya apa-apa? Okay, yang ni Caca ni. Okay, campur. Campur tu kena ingat ada dua bahan tindak balas. So kalau larutan hanya satu je, mesti ada isi padu dan dia punya kepekatan. Okay. Dan asid itu mesti dipanaskan secara perlahan, baru kita tambahkan serbuk kuprum 2 karbonat tu sedikit demi sedikit sehingga berlebihan. Dan
Bila tambah dua bahan mesti kacau. Campuran dengan rot kaca. Okay, then lepas tu barulah macam biasalah kuras. Okay, panaskan hasil kurasan hingga tepung, sejuk, kuras lagi, bilas dan keringkan. Ada soalan tak nak tanya? InsyaAllah buat ya. Ini kena ingat je. Okay, kita lihat soalan seterusnya. Soalan struktur pula. Penat dah jawab soalan di sini. Oh, itu. Dah buat belum? Cuba terangkan seorang. Menggunakan putih terbentuk. Dua-dua ni penyediaan garam apa? Tak larut. Tak larut. Okay. Cuba buatkan Kemudian persamaan ganda kimia dua. dia. Kita tuliskan persamaan kimia yang terlibat ya. Okay, di sini adalah YCl. Nanti kat mana? Di sini. YCl bertindak balas dengan X nitrat. Y Apa nitrat. hasil yang kita dapat? Y nitrat HCl. Y nitrat HCl2. Kenapa 2? Sebab 2 ni daripada X. X2 plus ya. Okay, untuk yang sebelah sini Y nitrat dengan X nitrat. So kita dapat Y nitrat iodida 2. XI2. Okay, so mana garam tak larut? Yang ni lah. XCl dengan XI2. So kalau dibagi sini mendakan kuning, boleh teka tak XI2 ni apa? Pelambung Lambung 2 iodida. ataupun zinc. So kat sini pun ada X kan? So mendakan putih ni apa dia? Lambung 2 klorida. Dah tahu dah. Boleh? Boleh. Okay, lagi sekali. Apa nama tindak balas set 1 dan set 2? Penguraian ganda 2. Balas penguraian ganda 2. Okay, cadangkan ion X. Ion apa tadi ion X? Iodida. Ion Ion X. plumbum. Ion plumbum. Atau kalau nama ion plumbum 2. Okay, cadangkan ion Y. Bagilah apa-apa. Ni garam nitrat kan? So Y ni asalkan dia larut. Paling mudah ambil lah ion natrium. Tak payah fikir susah-susah. Helium ke. Okay, tuliskan persamaan kimia. So kita ganti terus. Persamaan kimia dalam set 2. Y adalah natrium iodida. Lambung 2 nitrat. Dapat natrium nitrat. Natrium nitrat. Pb2. Dan lambung 2 iodida. Timbangkan. Okey. Boleh? Boleh. Ujian kimia anion. Larutan X, larutan nitrat X. Okey, anion apa ni? Ujian kimia untuk anion apa? Nitrat. Nitrat. Okey, nitrat kan? Tadi asyik yang senang-senang je. Okey, nitrat. So apa kita nak buat mula-mula? Masukkan 2 cm padu. Okey, masukkan 2 cm padu. Larutan apa? Ikut je soalan tu. Larutan nitrat X. Mana? Ke dalam tabung uji. Okay. So kalau nitrat nak guna apa? No clue, so nothing tadi kan? Masukkan asid nitrik. Sulfat di sini. So ada sulfat 3. Masukkan Asid sulfurik. Ya, Farida Harun. Masukkan asid sulfat dan ferrum sulfat ke dalam tabung uji. Berapa banyak? Masukkan 2 cm padu. Asid sulfik cair ke pekat mula-mula? Cair. Masukkan asid atau tambah pun boleh. Asid sulfik cair. Lepas tu Diikuti titiskan 2 cm padu. Kalau tak nak diikuti buat nombor 3 pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Sebab 3 markah je ni. Larutan titiskan 2 sulfat. Okay, then titiskan asid sulfat pekat ke dalam tabung uji sedikit demi sedikit. titiskan beberapa titis asid sulfik pekat. Tak payah sikit-sikit, perlahan-lahan je. Perlahan-lahan.
cincin perak terbentuk, ion nitrat hadir. Melalui atau pada dinding tabung uji. Okay, cincin perak terhasil. Terhasil, ion nitrat hadir. Ya. Walaupun kamu tengok markah 3 je cikgu, tak apa. Bagi je semua Kita tak tahu dia markah kat mana. Tapi dia mesti ada apa tadi? Procedure, observation dan conclusion. Conclusion. So bagi je semua. Okay. Okay, bawah tu adalah plaster tangan patah. Kenapa guna kalsium sulfat? Kenapa simen tu ada kalsium sulfat? Kaitan dengan topik garam kita. Dia tak larut. Kalsium sulfat ni garam tak larut. Jadi dia kalis air. Ini perkiraan. Dah bagi persamaan senang. Soalan nak jisim kalsium sulfat dengan jisim. Keluarkan maklumat je. Kalau pengiraan macam ni. Dia bagi isi padu. Kalsium nitrat ni adalah 50, kepekatannya 0.1 mol per dm padu. Natrium sulfat pun sama 50. Ni 0.1 mol per dm padu. Okey. Apa langkah pertama? Macam biasa cari Dengan mol. bilangan mol siapa yang kita nak cari ni? Kalsium sulfat. Kalsium sulfat. Kalsium Kita cari nitrat. jisim dia. Kalsium nitrat 0.005. 0.005. Buat nisbah. Okey. Sabar Kalau kamu boleh tulis kat sini kan senang. Nak dia tulis. Exercise. Siapa? Cikgu lah. Exercise. Orang tak exercise. Kat sekolah nanti. Maksudnya resistant tu dekat kelas je lah. Kalau nak tukar orang datang makmal tu banyak buang masa. Rugi je lah. Betul. Datang makmal pun setengah jam baru sampai. Sampai cikgu yang pergi kat kelas korang. 64. 64 tambah 3 tambah Tambah 33 tambah 64. 136. 0.68. Perasan tak dia bagi ada dua maklumat ni? So kamu tengok sini bilangan mol dia sama kan? Jadi tak kisahlah nak guna siapa-siapa punya bilangan mol sebagai rujukannya. Kalau tak sama tu kamu kena check ambil bilangan mol yang kecil sebagai reference. Okay? Yang satu tu berlebihan. Okay. Okay, ada soalan last kan? Oh. Apa ni last? Okay, zinc klorida bertindak balas dengan S dapat zinc karbonat. So kamu nampak terus zinc karbonat ni larut ke tak larut? Tak larut. So larutan S ni mesti ada ion karbonat. So kita boleh guna Natrium karbonat. Dia dapat T. So kalau natrium karbonat kat sini adalah natrium klorida. Okay. So zinc karbonat bertindak balas dengan asid nitrik dapat larutan U. Ni adalah garam larut. Apa nama garam larut ni? Zinc nitrat. Zinc nitrat. Gas apa? Gas karbon dioksida Gas karbon dengan dioksida. air. Pandai-pandai. Nyatakan ketelarutan. Macam ni. Larut ke tak larut? Larut. Larut. Okey, kenal pasti ni jawab je lah. Ni adalah natrium karbonat. Kalau kamu jawab kalium karbonat pun tak ada masalah. Betul juga. Okey. Natrium klorida ini berpandung daripada S. Kalau kamu bagi kalium karbonat, sini adalah kalium klorida dan U adalah zinc nitrat. Penguraian ganda 2. Okey, kita nak buat penguraian ganda 2 persamaan kimia. Angka 1. Zinc klorida bertindak balas dengan Natrium karbonat. Natrium karbonat. so kita Zinc dapat karbonat. Natrium klorida. Natrium klorida. dah pandai dah tu Okay. So harap ingatlah ya sampai SPM nanti. Okay, soalan ni senang dah bagi dah.
bilangan mol. Okay, jadi pada persamaan kimia, 1 mol zinc klorida menghasilkan 1 mol zinc karbonat. Okay, soalan dah bagi dah 0.1 mol zinc klorida. Maka zinc karbonat 12.5. Aiman dah buat dah tu. Tak ada cikgu, baru je buat. Buat sekali dengan cikgu kan? Ya? Ha, Dia laju ni kira. tak ada, terus dah tak Dahsyat je. dia. Tambah. Tu ada 125. Berapa? 12.5 kan? Betul? Yang bawah ni gambar aja. Untuk langkah 2 dan tunjukkan bagaimana gas diuji. Langkah 2 adalah nak balas asid dengan karbonat. Kita mesti ada nak uji gas. Mesti ada air kapur. Gambar dia macam mana? Alamak. Dia Tak tunggang tinggi ke bawah tu. Macam L. Oh, bukan. Jangan lukis L tu ya. Sebab ada asid kan dalam ni. Oh, Nanti kalau awak tumpah. So asid dekat atas. Sekejap cikgu lukis. Dan ada salur penghantar. Sorry kalau tak lawa ya. tak apa. Terapat pula. Tak apalah. Dalam exam lukis betul-betul ke? Okay, kalau ada, kat sini mesti ada stopper. Bahasa Melayu apa? Pemberhenti. Penyumbat getah Oh. atau kabus. Okay, dan mesti ada mulut tabung uji tu. Dan mesti ada pemegang. Sebabkan pemegang. Yang tak buat pula kata gantung. Ni pun sama. Apa yang ada dalam tabung uji sebelah ni? Mesti Air ada kapur. salur ni mesti masuk dalam air kapur. Jangan tak masuk ya. So kita label. Air kapur. Ini adalah zinc karbonat. Dan atas ni larutan kena dash ke. Natrin kulit. Asid nitrik. Asid nitrik. Pepejal ni kamu boleh lorekkan ya. Atau kamu warna. Dah siap. Kalau bulat. Bulat apa? Gas ke? Zinc. Tak payah Zinc buat. karbonat itu, zinc karbonat. Zinc karbonat nak buat bulat-bulat. Hmm. Oh bulat macam tu boleh. Tak ada masalah. Kamu kata Cevin. Tapi biasa zinc karbonat kan serbuk. Dia tak nampak bulat. Ketulan ya, masuk kamu ketulan lah. Boleh. Yes. Okey je. Okey? Boleh ya? Boleh. Nak tanya apa-apa tak? Oh, dah habis ni. Belum. Cikgu dah tambah satu Tak ni ada sikit sebab- je. Nak Okey. test je. Dah pandai semua kan? Cuba tengok soalan ni. Cuba bagi cikgu. Apa garam pepejal putih W, asid nitrik kita tak tahu apa lagi, tengok bawah. Dipanaskan dapat pepejal Z. Kuning panas, putih sejuk. Apa Pelambung pepejal Z? karbonat. Z, apa Z? Pelambung. Kuning. Zinc. Zinc apa? Zinc oksida. Zinc oksida. Jadi kalau sini zinc oksida maksudnya W ni ada ion zinc. Zinc. Okay. So kita nak tahu apa gas V. Okay, Zinc kamu karbonat. belajar gas apa ni? Gas karbon dioksida. Karbon dioksida. Sebab ada dua bahan tidak balas, dua hasil tidak balas sahaja. Kalau nitrat dia ada 3 hasil tidak balas, ada 2 gas. Okay, so Zinc karbonat. zinc karbonat. Okay, zinc karbonat dengan asid nitrik apa larutan Y? Zinc nitrit. Nitrat. Nitrat. Okay, ni karbon dioksida juga. Okay, dah jawab satu. Okay, uraikan kehadiran cation dan anion dalam Y. Okay, cuba terangkan untuk ujian kehadiran ion zinc. Ni zinc. And ion dia nitrat. Nitrat dah bincang dah tadi. Nak test zinc pula. Siapa masih ingat? Cation zinc. Kita nak uji ion zinc. Guna apa je? Kan? 2 cm padu. Kuat-kuat sikit, tak dengar. Masukkan 2 cm padu lautan. Zinc. Apa? Zinc oksida. Eh, Jap. Jap.
Zin. Nitrat. Yes. Zinc nitrat. Pancing. Ke dalam. tabung uji. Okay, then Okay. Tambah 2 cm padu. tak payah. S- Tambah sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Larutan. Asid. Kat ion nak guna apa? Natrium ataupun amonia. Kamu nak guna apa? Natrium atau amonia. Okay. Nah, natrium. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Tambahkan sedikit demi sedikit larutan natrium hidroksida sehingga Berlebihan. Ya, sehingga berlebihan. Okey, dah. Bagi pemerhatian dia. Pizal. Okay. Sekejap. Kan? Sekejap. Okay. Mendakan warna apa? Ni Pin, selain yang bertiga tu, ada satu mendakan tu. Mendakan warna apa? Putih. Okay. Mendakan putih terbentuk. Larut ke tak larut? Sekejap. Zinc. Kalau natrium hidroksida, pizal. Okay. Larut. Gunakan putih larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Boleh Ipin? Susul dan yang lain-lain, alright? Okey, ramai dah keluar ni. Okey, so tu saja kelas kita untuk ulang kaji garam malam ni. So maybe ni kelas online terakhir kot. Lepas ni hanya kelas bersemuka, kita tak tahu. Kalau ada kesempatan kita buat online lagi lah. Walaupun awak di sekolah. Okay. So thank you. Thank you untuk semua yang hadir lah. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Igu. Terima kasih, Igu. Terima kasih cikgu. Mana Faris tak masuk Tak. Dia berjalan-jalan. Dia kata masuk lambat. Oh, awal Hafiz left Penat 3 hari ni. Penat kenapa? Dah saya penat. Okey lah. Gila rehat. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih, Igu. Assalamualaikum.